بسم الله الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, seperti apakah kisah ini? Mari kita sama-sama saksikan satu lagi kisah menarik dalam membongkar kisah sejarah. Dalam sejarah bangsa kita. Mari kita dengarkan dalam kisah ini. Agar faham apa yang kami sampaikan dalam kisah kali ini. Genealogi Sulu adalah analisis ringkas tentang suku atau unsur yang membentuk sebahagian besar penduduk awal pulau itu dan merupakan rekod paling boleh dipercayai yang kita ada tentang peristiwa sejarah yang mendahului Islam. Penduduk asal pulau itu biasanya dirujuk sebagai Buranun atau Budanun yang bermaksud penduduk gunung atau orang bukit. Istilah ini kadangkala digunakan secara sinonim dengan Gimbahanun yang bermaksud orang pedalaman. Dan dengan Manubus dalam erti kata orang Bukit Buas atau orang asli. Sebahagian daripada penduduk asing lama di Sulu berpendapat bahawa mereka mengenali persamaan yang agak ketara antara Buranun dan Dayak Borneo dan mengatakan bahawa peralatan rumah dan pakaian orang Sulu pada zaman dahulu hampir menyerupai orang Dayak. Ibu kota Buranun ialah Membong. Pemerintah Membong yang paling awal diketahui ialah Raja Sipad yang tua, yang tiada kaitan dengannya. Kecuali dia adalah moyang Raja Sipad yang muda. Pada zaman yang terakhir muncul Tuan Mas Haika, tentang keturunannya nampaknya terdapat kesamaran dan perbezaan pendapat yang besar. Menurut silsilah Sulu, dia sepatutnya mengeluarkan dari tangkai buluh dan dipegang oleh orang ramai sebagai wali. Tradisi menyatakan bahawa Tuan Mas Haika adalah anak kepada Jamiun Kulisa dan Indira Suga yang datang ke Sulu bersama Alexander Agung. Jamiun Kulisa dan Indira Suga ialah nama mitologi dan dalam semua kemungkinan mewakili Tuhan lelaki dan perempuan yang berkaitan dengan halilintar dan matahari masing-masing. Agama terdahulu orang Sulus berasal dari agama Hindu. Ia mendewakan pelbagai fenomena alam dan memberikan tempat tertinggi dalam jajarannya kepada indera, langit, agni, api, vayu, angin, surya, matahari. Sulus purba tidak syak lagi mempunyai banyak mitos yang berkaitan dengan perkahwinan dan perbuatan heroik Tuhan-Tuhan mereka yang menjelaskan fenomena alam. Dan tidak mungkin kisah Jamiun Kulisa disebutkan adalah salah satu daripada mitos tersebut. Diambil dari sudut ini, legenda tersebut mungkin menyatakan kepercayaan Sulus kuno bahawa dengan perkahwinan para dewa, Jamiun Kulisa dan Indira, hujan turun dan kehidupan telah disampaikan kepada tanah sehingga tumbuh-tumbuhan. Perkataan Mas Haika ditulis sedemikian dalam teks Melayu untuk mencadangkan kemungkinan pembentukannya daripada dua perkataan, Masha dan Ika. Perkataan Sanskrit Masha bermaksud nadi atau tumbuhan. Ika atau Eka bermaksud satu. Sebaliknya Mas Haika mungkin mewakili dua bahagian masyika Sanskrit yang bermaksud lima Masha. Oleh itu, mungkin tidak mustahil bahawa Mas Haika merujuk kepada dewa bawahan yang mengambil bentuk tumbuhan atau menandakan manusia pertama yang dewa ciptakan daripada tumbuhan. Ia bukan satu ciri legenda Melayu untuk mengaitkan asal gaib kepada nenek moyang suku itu. Dan Tuan Mas Haika mungkin mewakili kemasukan ke dalam stok Buranun darah asing dan kebangkitan ketua yang bukan keturunan Raja Sipad yang lebih tua. Tasila itu menambah bahawa dia mengahwini puteri Raja Sipad yang muda, Ida, dan menjadi moyang kepada orang-orang utama Sulu. Kepercayaan umum di kalangan Sulus bahawa Alexander Agung
Menyerang pula mereka adalah salah satu daripada banyak petunjuk yang menyebabkan seseorang berfikir bahawa kebanyakan pengetahuan dan tradisi mereka datang melalui Melaka atau Johor, dan mungkin Tuan Mas Haika datang dari arah yang sama. Oleh itu, nampaknya seolah-olah dinasti Sipad telah digantikan oleh unsur asing yang diwakili oleh Tuan Mas Haika. Kedua-dua elemen ini kemudiannya ditambah oleh Tagi Maha yang menetap di Buansa dan di sepanjang pantai barat titik itu, dan oleh Baklaya yang menetap di pantai yang sama di timur tapak Jolo sekarang. Oleh itu, keempat-empat puak itu disatukan dengan begitu rapat bercampur rapat dan kemudiannya kehilangan identiti mereka dalam pembangunan satu negara yang mencapai kematangannya di bawah bimbingan seorang Tuan Mohammedan. Walaupun penghijrahan kemudiannya ke pulau itu dan walaupun ditakluki dan dikalahkan, watak kebangsaan yang terbentuk itu kekal tidak berubah sepanjang sejarah dan sulu. Hari ini masih mengekalkan kepribadian yang sama yang diperolehnya pada zaman dahulu. Penghijrahan orang Bajau atau Samal Johor yang terkenal pasti telah bermula pada bahagian awal abad ke-14. Jika tidak lebih awal, perantau laut ini datang dalam jumlah yang begitu besar dan secara berturut-turut kepada orang-orang seluruh kumpulan Tawi-Tawi, kumpulan Pangutaran dan Siasi, semua ruang yang ada di pesisiran pantai Sulu, kumpulan Balangingi, dan pantai Basilan dan Zamboanga. Sebelum akhir abad dan sebelum kedatangan pelopor Mohammedan yang pertama, bilangan kaum Samal melebihi Sulus dan kesan daripada penghijrahan yang begitu menggalakkan itu pastilah besar. Tetapi, walau bagaimanapun, Sulu mengekalkan kewarganegaraannya dan bangkit ke majlis itu dengan cara yang paling luar biasa. Para pendatang baru telah dibawa ke dalam kandangnya dan diberi pelindungannya, yang mana mereka memberikan perkhidmatan yang patut diberi perhatian, tetapi hubungan mereka tidak pernah dibenarkan melebihi hubungan seorang hamba kepada tuannya atau hubungan antara seorang tunduk kepada pemerintahnya. Dan oleh itu orang-orang Samal kekal seperti orang asing atau tetamu di negeri itu sehingga suatu tarikh yang lewat. Selain Samal, beberapa pendatang Bugis dan Ilanun bertapak di pantai utara dan timur Laut Sulu. Orang Bugis nampaknya telah kehilangan identiti mereka, tetapi Ilanun masih dikenali di banyak tempat, dan beberapa datuk utama Sulu masih mengesan asal-usul mereka ke Mindanao. Ekspedisi cetak rompak yang banyak dan meluas yang dilakukan oleh Sulus sejak dahulu lagi pasti menjadi sumber besar kemasukan darah asing lagi. Tradisi terawal mengatakan bahawa pada zaman Timwe, orang kaya suil, hamba atau tebusan telah dihantar oleh Raja Manila untuk menjamin persahabatan Sulus. Hamba-hamba ini, menurut beberapa catatan, mempunyai 6 warna, tetapi rekod bertulis memberikan mereka 4 bermata merah, bermata putih, bermata biru, dan bermata hitam. Orang ramai tidak melayan sebarang keraguan berhubung kebenaran kenyataan ini. Dan kebiasaan adalah semasa walaupun di kalangan Samal merujuk kepada asal-usul seseorang sebagai keturunan hamba bermata merah. Dalam membuat perbezaan sama ada dia berasal dari seorang bangsawan atau berketurunan rendah dan tentang bahagian negara yang dia tinggali, menurut pendapat umum, budak bermata merah tinggal di Parang, bahagian barat pulau itu, yang bermata putih di Lati, bahagian utara terletak di sebelah timur Jolo, yang bermata hitam di Gitu, bahagian tengah dan selatan, yang bermata biru di Luwuk, bahagian timur. Perbezaan warna ini sukar untuk dijelaskan, tetapi ia pasti timbul daripada adat pembahagian hamba dan tawanan selepas pulang dari ekspedisi cetak rompak di kalangan ketua-ketua besar pelbagai pihak yang menyusun ekspedisi itu.
Parti-parti ini sebagai peraturan adalah kepunyaan 4 bahagian yang mewakili 4 daerah besar di pulau itu. Di atas setiap satunya seorang ketua yang dahulunya berkuasa. Bilangan unsur-unsur yang telah dimasukkan ke dalam perlembagaan orang Sulu pasti besar, kerana tidak ada satu pulau pun di Kepulauan Filipina yang terlepas oleh perompak ini. Sesungguhnya, negara berhutang asal usulnya dan watak utamanya kepada cetak rompak. Sebagai lanun orang-orang ini berlindung di pulau ini dan tinggal di dalamnya, dan sebagai lanun mereka telah mencap reputasi mereka pada sejarah-sejarah. Walau bagaimanapun, Sulus tidak berbeza dalam perkara ini dengan orang Melayu di negara lain. Semua orang Melayu sama-sama menagih cetak rompak. Sudah menjadi fitrah orang Melayu, kata seorang penulis Belanda yang bijak, berlayar di lautan di peraunya, sebagaimana orang Arab mengembara dengan kudanya di atas pasir padang pasir. Adalah mustahil untuk menghadkan kehidupan pengembaraan orang Melayu kepada menangkap ikan dan berdagang. Seperti mengekalkan badui di kampung atau di tempat tinggal. Ini bukan sahaja kebiasaan mereka. Ia boleh diistilahkan naluri mereka. Seperti laba-laba berlimpah di mana terdapat sudut dan sudut, kata seorang lagi. Begitu juga lanun bermunculan di mana-mana terdapat sarang pulau yang menawarkan anak sungai dan cetik, tanjung, batu dan terumbu kemudahan, ringkasnya, untuk bersembunyi, untuk kejutan, untuk menyerang dan untuk melarikan diri. Penduduk separa Barbar di Nusantara dilahirkan dan dibesarkan dalam kedudukan ini, secara semula jadi menjadi lanun. Ia adalah lumrah baginya untuk menganggap mana-mana bot yang diangkut dengan baik dan tidak dilindungi dengan baik sebagai miliknya. Seperti halnya helang memancing di atas kepalanya untuk menyapu burung yang lebih lemah tetapi lebih rajin dan menelan apa yang dia tidak mengalami masalah untuk menangkapnya. Jadi kita diberitahu bahawa sebelum zaman Makdum dan Raja Baginda, Sulu telah lama menjadi emporium bukan sahaja pedagang biasa dari kebanyakan negara, tetapi ibu pejabat perompak cetak rompak yang di sana menemui pasaran sedia untuk mangsa yang diperhambakan.